Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita dengan Honda Civic RS versi tahun 2022. Dan kereta ni agak kontroversi juga untuk peminat Honda sebab ada yang kata dia tak begitu comel, tak begitu cantik berbanding dengan ketam yang sebelum ni. Jadi aku nak cuba terangkan kenapa aku rasa yang ni lebih best daripada yang ketam tu. Kalau kita bayangkan kereta ni sebagai satu masakan kan, dan komponen-komponen reka bentuk dan sebagainya sebagai bahan-bahan dalam resepi. Bila kita pergi ke sesuatu kedai yang dah lama, yang dah establish, yang dah memang kita tahu lah, memang selalu popular lah. Bila kita biasa duduk kita makan kat kedai tu memang sedap. Tetapi apa yang kita dapati sedap tu datang daripada apa? Daripada imbangan segala semua rasa. Masam, pedas, manis, rempah, pahit, ada semua, kelat, semua ada cukup elok. Tapi tak ada sesuatu rasa yang terlalu menonjol, yang terlalu lebih, yang membuatkan kita rasa mungkin cepat muak ataupun tak boleh makan banyak. So sama macam Civic ketam dengan yang ni. Civic ketam tu pada saya dia macam Coca-Cola. Dia sangat-sangat manis. Memang kita ketagih tapi saya tak boleh minum banyak pasal dia terlalu manis. Mungkin tekak kita dah tua lah kan. Mungkin orang muda dia suka terus nak makan benda yang manis, macam aiskrim lah kan. Bila kita dah berumur macam kita macam tak apa nak mau sekarang aiskrim ni. Kita nak benda yang lebih seimbang. Kalau aiskrim pun kita tak mau terlalu manis, tak mau terlalu lemak, tak mau terlalu coklat. Kita nak lebih seimbang. Orang katalah ini maksudnya kita punya cita rasa tu dah mula matang. Kita dah biasa makan garam banyak-banyak dan kita dah tahu rasa-rasa yang berbeza, dan inilah rasa yang paling selesa dengan kita. So kemungkinan pada saya Honda yang ini ialah orang kata lebih seimbang dia punya reka bentuk dia. Tidak terlalu berat ke depan, tidak terlalu canggih kat sini, dan nampak cukup seimbang. Of course tak ada benda yang perfect lah, sempurna. Kalau ada benda yang saya nak komen sikit lah sebelum kita cerita benda-benda yang saya suka mengenai dia punya reka bentuk. Satu benda yang saya tak apa berkenan, iaitu dia punya muncung tu masih lagi ada lagi saki-baki DNA Honda yang sebelum ni, di mana muncung ataupun hidung tu ada sikit besar lah. Tapi kali ni saya alhamdulillah grill dia bukan berwarna krom, dah berwarna hitam, jadi tak nampak lah besar sangat. Bila kita tengok daripada tepi lah, daripada sisi kereta ni, pandangan sisi ni, kita nampak kereta ni nampak rendah, panjang dan agak sleek, quite sporty. Dia tak ada macam bumbung buntut terlalu tinggi sangat ke apa tak. Dia nampak seimbang. Pada saya dia punya feel dia tu sama macam Honda Civic awal tahun 1990-an, di mana masa tu kita dapati ada dia punya bonnet dia tu rendah, dan keseluruhan kereta tu rasa rendah, dan bila kita duduk di dalam kita rasa macam lapang kan. Yang ini pun sama pasal dia punya bonnet pun agak flat. Pada zaman tu bonnet flat tu memang menjadikan kereta tu rasa dia feel dia lain, dan dashboard dia rendah. Yang ni pun dashboard dia rendah. Kalau kita bila kita masuk dalam kita akan nampak. Dan kereta ni sebenarnya adalah sebuah kereta yang besar. Nak tahu dia besar tak besar ni susah dalam gambar ni sebab kita tak ada apa benda yang nak bubuh sebagai perbandingan. Tapi saya boleh katakan lah, bila you tengok tayar ni nampak kecil, nampak elok aja kan terletak. Tapi sebenarnya iaitu ialah tayar 18 inci. Tayar 18 inci pun nampak macam ada ruang lagi dalam dia punya rim, dia punya wheel arch tu. Sebab sebenarnya kereta ni adalah kereta yang besar. Dan satu lagi benda yang saya suka tentang kereta ni ialah dia punya stand ataupun kuda-kuda dia. Kuda-kuda dia nampak macam stabil. Dia tak nampak macam terlalu nak memecut ke, tampak tak terlalu macam agresif. Dia duduk seimbang elok aja depan dan belakang. Dan antara sebab kenapa saya rasa lah dia nampak elok ni, pertama sekali dia punya setting lah, tayar tu nampak rendah, duduk elok, nampak macam ada sikit lagi ruang lah. Dekat atas itu mungkin kita kata boleh lowered sikit lagi, tapi untuk kereta factory ni dah nampak cantik dan lowered lah. Dan satu lagi yang saya suka sebenarnya ialah bila kita tengok daripada sudut ni, kita nampak tayar tu dia duduk keluar habis elok kan. Kadang-kadang kita ada orang depan cuba letak spacer dan itu dan ini, nak bagi nampak tayar tu terkeluar habis kan. Ini dah tak perlu dah. Dan macam kita pernah cerita sebelum ni, antara sebab kenapa ini boleh dilakukan ialah bila kita tengok kat sini, nampak ni, dia tak ada nipis ni. Kalau dulu biasa kita nak tolak tayar ni keluar, kita nak kena ketuk ni bagi rapat masuk. Kalau tidak dia ada macam lip keluar gitu. Jadi Honda dah lipat ni siap-siap dah rapat macam ni supaya tak ada lip tu, dan dia boleh tolak tayar ni keluar sampai habis. Ni memang tak ada ruang banyak ni untuk tayar ni masuk ni. Ngam-ngam dia masuk kat sini.
So itu antara benda yang Honda buat untuk membolehkan kereta ni mendapat track ataupun jarak antara roda yang lebih lebar. Jadi kelebihan track yang lebih lebar ni mungkin adalah pelbagai-bagai dari segi dia punya handling ke apa ke. Tetapi untuk orang kebanyakan macam kita, cuba kita tengok belakang tu, nampak penuh elok aja rim. Kan? Dekat roda, dekat dia punya wheel arch tu nampak roda penuh. Dari sini pun kita tengok nampak penuh dia clock kat belakang. Oh, itu yang cantik tu. Dia nampak penuh aja. Selain daripada tu, kita tengok dia punya depan ni. Dia dah tak terlalu over lah. Aku sukalah macam ni. Dengan lampu dia tu, kan? Lampu depan LED lah. Dan juga dia punya under breather besar, tapi disebabkan dalam kereta ni semua warna hitam je, tak apa nampak sangat. Dan dia punya kemasan bawah tu macam sarang lebah tu. Bawah juga ada fog lamp. Dan macam biasa, Honda ada ciri kamera keselamatan di sebelah kiri. Ini satu ciri yang memang daripada dulu Honda ada. Ini satu ciri yang cukup bagus, sebab bila kita signal ke kiri, dia akan menunjukkan titik buta kita. Dan dalam bentuk kereta berwarna serba hitam ni, memang nampak mafia sikit lah. Dan aku cukup berkenan. First time aku tengok, aku cakap dekat Dennis, dia cakap kat orang Honda, kata, "Wish, ini warna hitam banyak cantik lah." Terutama sekali bila semua dengan spoiler, semua satu color Dan spoiler tu antara benda yang paling agresif lah dekat kereta ni, kan? Dan ini satu dari bentuk yang memang aku rasa cukup sesuai lah dengan jiwa RS kereta ni. Dan secara keseluruhannya payah nak komplain tentang dia punya gaya. Kat belakang pun nampak ada dual tailpipe yang duduk terletak elok aja. Dia tak terlalu agresif. Dia kena dengan dia punya the whole sikap ataupun attitude kereta ni. Alang-alang kita kat belakang ni, apa kata kita tengok sikit dia punya boot. So boot dia agak okey juga, ruang dia. Dalam juga ada load lip sikit. Dan di bawah ni dia diberikan space saver punya spare lah. Dan saya suka ada tempat boot release kat sini lah. So kita boleh tarik dari sini untuk turun dengan kursi untuk letak barang-barang. Cuma dia tak ada tempat cangkok lah kat boot ni. So aku rasa kat situ lah kalau Honda boleh perbaiki sikit, mungkin hasilkan tempat-tempat cangkok ke, supaya bila kita letak barang-barang, especially bila kita beli barang runcit dia tak berterabak sangat. Other than that, satu lagi dekat bentuk lampu belakang ni, dia memanjang. Bila memanjang menjadikan kereta ni nampak lebih lebar dan lebih sporty lagi. Jom kita masuk dalam tak? Pertama sekali bila saya masuk ke Civic ni, dia punya setting kursi yang saya dapat masa kereta ni mula diserahkan kepada saya lah, ialah dia punya tempat kedudukan ni agak tinggi juga. Mungkin taklah setinggi ni, agak macam ni lah tinggi dah. Di kat atas kepala ni masih lagi ada ruang. Dan bila saya tengok ke depan tu, nampak bonnet line flat. Ini satu yang agak sukar untuk kita nampak sekarang, kecuali kita tolak tinggi habis lah. Yang ni saya masih lagi rasa macam saya duduk di dalam kereta, tapi rasa macam bonnet line rendah. Ini nampak cantik sebab dia punya dashboard pun rasa macam rendah. Dan dekat bentuk baru ni memang dashboard dia nampak simple dan nampak rendah, duduk rendah sikit kat dalam tu. So ini menjadikan dia rasa feel macam Honda Civic kegemaran saya. Honda Civic mayat dia berkata. Itu yang saya paling suka sekali. Sebab itulah Honda Civic yang pertama saya alami. Dan saya rasa kereta tu sangat-sangat best. Dan dia mereka bentuk juga kemas macam ni dalam dia seluruh dashboard dia. Jadi saya sabda dulu sampai sekarang saya suka sangat. Tapi sebenarnya untuk kedudukan saya, bila saya duduk, saya turun ke bawah habis seat ni. Dan duduk agak tegak juga. Di mana sekarang saya rasa saya duduk di dalam kereta dah rendah dah. Tetapi disebabkan memang dashboard ni sebenarnya agak rendah, saya masih lagi boleh nampak bonnet tu. So ini menyebabkan kereta ni rasa, satu, kita duduk kat dalam kereta feels like very cocoon, macam dia peluk kita, tetapi nampak view keluar tu cukup bagus. Dan salah satu sebab juga kenapa pasal dia tarik pillar ni rapat sikit kepada kita berbanding dengan yang dulu sebelum ni, ini menjadikan dia punya view tu lebih panoramik, kan? Dan ini salah satu benda yang saya sangat-sangat suka tentang reka bentuk. Dari segi dia punya meter cluster ni, ada juga ramai orang yang komen kenapa Honda tak bagi digital sepenuhnya lah. Dan memang kita nampak pun belah kanan tu ialah meter analog. Saya pun tak tahu kenapa Honda tak bagi digital sepenuhnya. Sebab saya rasa
lebih complicated kot, ada digital dengan mechanical punya dials. So saya tak tahu pasal apa dia tak bagi. Kalau saya rasa bagi je, mungkin cost pun lebih kurang sama, tak silap-silap, lagi murah lagi pasal less complicated. Wiring pun tak banyak kan, dia satu jenis wiring je masuk pula. Tak tahulah kenapa, tapi apa pun maklumat yang dipaparkan pada meter ni banyak kan. Kalau kita nak pilih macam-macam ada kan, macam-macam maklumat ada. Bila tekan tu berbagai-bagai maklumat ada. Tengok maklumat tentang kereta, range and fuel kan. Dia bagi average saya 11.2. Okey lah, bawa kadang-kadang ribut, kadang-kadang okey. Kemudian ada speed and time, boleh bagi juga kan, average speed apa sebagainya semua kan. Kemudian audio, phone dan untuk navigasi. Dia boleh letak macam tu lah. Dan driver attention. Kalau mengantuk sekali dia naik habis semua tu, dia suruh rehat lah kan. Semua bar tu naik, dia suruh rehat. Seat belt dia tunjuk sampai seat belakang lah. So kita tahu lah semua seat tu yang mana yang tak pakai seat belt. Dan maintenance, filter replacement dia kata 5,500 km, belum lagi lah, lagi 5,500 km. Safety support dia tunjuk lah segala apa safety support yang ada. Automatic emergency braking tu dah memang menyala siap dah. Lepas tu kalau mau lane tracking boleh pasang, tu dia menyala. Dan bila kita adaptive cruise control ni lah petanda dia adaptive cruise control lah. Di situ kita boleh letakkan jarak dan sebagainya. Dan dia punya steering kali ni pun lebih compact lagi sikit. Reka bentuk dia memang biasa dah, Honda dengan reka bentuk lebih kurang macam ni. Cuma saya suka kali ni dia tak pakai haptic surface Dia yang ini ada macam betul membrane punya style lah, which saya lebih suka lah. Yang ini pakai roller, yang ini toggle switch Dan dia punya feel dia tu cantik lah. Saya suka lah dia punya feel. Dekat sini juga dia punya feel dia dah bagus. Klik dia bagus ya. Kalau saya nak kuat sikit lagi klik dah, tapi kira okey lah klik ni. Ada kuat positif dan rasa reka bentuk juga adalah agak cantik lah di sini. Dan satu ciri yang saya berkenan ialah ini, cuba tengok ni ya. Pasal nak wiper dia naik laju. Tu dia. Kalau kita pegang dia naik, dia terus lah. Kalau kita tekan sekali dia turun perlahan, nampak? Naik laju, turun perlahan. Which I think is a really nice touch, sebab kadang-kadang kita nak sekali je bila hujan kenyal-kenyal kan. So dia clear cepat, lepas tu dia relax, turun balik kan. Bagi masa untuk cuci betul-betul lah. So kalau kita pegang lama, dia jadi high speed terus lah kan. So kat situ saya suka that little touch lah. I don't really tak betul faham kenapa dia banyak, tapi it's a nice little touch pada saya rasa, sebab yang bolehkan dia cuci dengan cepat dan bagi masa untuk kita turun balik wiper tu dengan pelan-pelan. Lain daripada tu, kaitan ni juga ada drive mode. Drive mode di sini kita boleh tengok dan pilih. Ada econ, normal dan sport. Saya biasa akan selalu letak dekat econ lah, jarang saya letak dekat yang lain, sebab memang kita nak tengok cara penjimatan. Selain daripada tu dia juga ada lampu suasana lah, nampak warna merah di situ. Dan of course kemasan sarang lebah ni memang antara ciri yang paling win lah untuk saya dalam kereta ni. Di sini kita dapati kawalan dia. Kemasan reka bentuk kawalan ni pun saya suka, ada chrome atau metal punya finish. Kat sini pun ada metal punya finish, yang ni tak ada lah. Dan dia punya handle ni pun, dia punya bentuk dia saya suka. It feels quite natural. Kat bawah ni ada beberapa switch lagi lah. Yang ni untuk apa nama, dia panggil brightness lah, lampu ni terang mana meter punya lampu. Switch untuk kawal lampu meter lah, kecerahan meter. Ini untuk kamera. Ini adalah untuk sebelah kiri ya. Ini adalah paparan kiri, dan ini adalah untuk menunjukkan paparan sekitar. Di antara prinsip yang Honda gunakan untuk mereka bentuk kereta ni ialah man maximum, machine minimum lah. Dia menggunakan ruang yang seminima untuk peralatan mekanikal dan sebagainya, dan menghasilkan ruang kabin yang paling selesa dan paling luas yang dia boleh hasilkan lah. Dan sekarang ni seat ni dah saya letak untuk saya, dan kat belakang masih lagi ada satu penumbuk lebih kurang. Jadi tak ada komplain tentang ruang. Dan kat bawah seat ni pun, walaupun seat ni dah terendah habis, saya masih lagi boleh masukkan kaki saya ke bawah seat, dan dia ada letak padding dekat ujung supaya kaki saya boleh masuk dan berasa selesa.
Dan di sini juga ada satu armrest. Dan kita tengok armrest ni ada dua cup holder. Quite simple, satu besar satu kecil sikit. Dan di pintu juga boleh selagi kita meletakkan botol. Juga di sini kita dapati ada lubang pendingin hawa dengan kawalan injak, dan juga berada dua pengkalan USB di bahagian bawah. Di belakang ni juga diberikan speaker. Ni ada tweeter dan ada mid range di sini, so penghasilan bunyi dia agak bagus. Dan di semua tempat dia tidak menggunakan piano black, dia menggunakan kemasan begini. Dan saya lebih suka, jauh lebih suka daripada piano black, kerana tak nampak kekotoran dengan lebih senang. Dari segi pemanduan pula, saya katakan kali ini Honda telah menghasilkan satu kereta yang mempunyai imbangan, keselesaan dan pemanduan yang saya rasa lebih bagus lah. Di mana kalau sebelum ni mungkin setengah orang komplain Honda punya suspension ada crash sikit, sekarang dia dah trending ke arah suspension yang lebih lembut. Tetapi masih lagi mengekalkan sifat tradisi Honda, iaitu dia mempunyai menyalurkan lebih banyak maklumat mengenai permukaan jalan kepada steering dan kepada pemandu, di mana kita boleh rasa di kerusi dan juga di steering ni. Tetapi dia punya NVH level tak masuk dengan banyak. So dia punya gegaran tu tak banyak masuk, tapi kita boleh rasa slightly more granular lah. Dia punya permukaan perubahan-perubahan kecil kita boleh rasa sikit di steering dan di kerusi. So setengah orang mungkin tak berapa berkenan dengan cara tu. Mungkin dia mahu satu kereta yang lebih melindungi dia daripada permukaan jalan. So mungkin dia nak suspension yang lebih lembut, anda kena pilih lah, mungkin nak ambil Toyota ke, ambil Mazda ke apakah. Tapi untuk peminat-peminat Honda, dia akan faham inilah dia sifat Honda. Dan memang hang beli ni pasal nak sifat Honda lah kan. Kalau tidak, hang beli jenama lain. Dan untuk itu saya rasa ini adalah satu kenderaan yang, ataupun Civic yang lebih bagus daripada yang sebelumnya, kerana dia menawarkan kita kawalan badan yang agak masih lagi jitu, di mana saya rasa lah kelajuan semula jadi kereta ni antara 14 sampai 16, mungkin 17 km sejam, di mana kat situ kereta akan berasa cukup selesa dan kita rasa cukup selesa dan kita boleh memandu sepanjang hari, di mana pada kelajuan tersebut kita masih lagi ada rasa laju sikit, so kita tak terlalu rasa boring ataupun tak terlalu, kereta ni tak rasa terlalu perlahan. Kalau 1.4 ke bawah kan, memang rasa kereta ni perlahan dan akan saya jadi cepat letih, cepat mengantuk sikit lah. Tapi saya taklah galakkan anda bawa melebihi had laju. Dan kelebihannya kat situ pula, bila dalam keadaan macam ni, saya boleh gunakan adaptive cruise control. Pasal kereta ni memang ada adaptive cruise control, jadi saya letak dekat 120 dan saya boleh bersembang dan tak perlulah terlalu fokuskan kepada throttle. Bila dia jadi boring tu bukan pasal apa, sebab saya nak kena kontrol 120. Pada 120 saya rasa perlahan, nanti saya tekan minyak lebih rasa selesa dan dah terlebih pada had kelajuan. Tak lagi nak kena risau, nak kena saman lah, speed trap apa sebagainya. Jadi dalam keadaan tu gunakanlah dia punya adaptive cruise control, letak kat 120 dan bawa lah dengan selesa. Kali ni kita bawa dia pergi ke Temerloh. Jadi dengan situ saya boleh lalu jalan berliku-liku ataupun highway yang kona-kona sikit, daripada Gombak sampai ke Bentong, dan daripada Karak ke Temerloh tu jalan lebih lurus kan. So daripada permulaan bahagian tu naik bukit, kereta berasa cukup stabil. Masa kita pergi tu ada macam hujan sikit pagi, tapi kereta rasa very sure footed. Dia punya kuda-kuda dia memang terletak elok, stabil kan, dan kencang lah. Dia punya kuda-kuda tu padat lah, jadi kita boleh corner masuk, dia tak corner, tak roll banyak So bila dia tak roll banyak dan steering tu cukup feedback, kita boleh kontrol dia masuk selekoh dengan secara lebih halus. Dan itu memberikan saya cukup kepuasan dari segi pemanduan. Dan bila kita naik ke atas lurus yang lebih lurus, kita naik pada kelajuan yang lebih tinggi sikit, bila jalan beralun dia tak ada macam rasa terapung, macam tersampan, macam floating tu. Jadi ini membolehkan kita rasa lebih yakin pada kelajuan tinggi pula. So saya rasa ini imbangan yang cukup bagus dari segi sistem gantungan. Walaupun saya akui setengah orang akan rasa dia masih lagi terlalu Honda. Dah nama pun Honda, nampak macam mana? Takkan nak jadi macam Toyota pula, betul tak? Dia tak masuk akal untuk kita expect kereta ni mempunyai sistem gantungan yang lebih lembut pada ni. Pasal inilah Honda Civic dan ini dah memang sifat dia. Cuma dia sekarang dah lebih matang, dia boleh menawarkan lebih keselesaan. Itu maksudnya saya apa-apa saya katakan, dia punya tahap bunyi, gegaran dan kekasaran ataupun NVH, noise, vibration and harshness, cukup terkawal. Pada kelajuan tinggi pun bunyi angin tidak masuk kuat ke dalam, sebab mungkin dia punya aerodynamic package dah cukup cantik. Bunyi jalan pun tak banyak sangat masuk ke dalam. Dan untuk kali ini bunyi enjin juga tidak terlalu kuat. Kadang-kadang bila kita bandingkan Honda dengan jenama-jenama seiring daripada Jepun, kadang-kadang mungkin Honda punya jurutera biarkan sedikit
banyak bunyi enjin tu masuk ke dalam kabin. Mungkin setengah-setengah peminat Honda rasa itu lebih sporty, tapi saya rasa kali ni dia dah tebatkan dengan cukup elok lah. Ada sikit masuk tapi dia lebih senyap daripada kereta sebelum ni, dan itu saya puji mereka kerana mereka telah membuat satu perubahan yang agak signifikan kepada sifat Honda Civic. Jadi secara keseluruhannya lah, boleh saya katakan bahawa anjakan yang dibuat oleh Honda kepada Civic kali ini adalah signifikan dan besar, di mana mereka telah mengubah sifat Honda Civic ni menjadi satu kenderaan yang lebih lapang, lebih selesa. Nak kata lebih lapang tak juga, dia punya cabin space dia lebih kurang sama daripada yang sebelum ni, tapi ianya lebih selesa kerana tahap NVH dia lebih rendah, dan saya suka dia punya talaan sistem gantungan yang kali ni. Dan overall as a whole, the whole car feels a bit more lebih serasi. Sifat dalam, luar, gantungan, keselesaan semua lebih serasi. Dia rasa lebih seimbang. Dia macam saya mula-mula kata tadi, ini macam resepi lama kan, macam resepi lama yang masa Civic Ketam tu dia nak cuba resepi baru, memang berjaya, memang meletup. Tapi dia macam kali ni dia dah balik kepada resepi lama yang terbukti sebagai Honda Civic, dan saya rasa ini antara Honda Civic yang terbaik yang pernah Honda hasilkan. Okey, kita bagi skor sekejap lah. Reka bentuk luar saya berkenan, saya bagi dia 8. Reka bentuk kabin pun saya bagi 8. Dari segi practicality kabin, saya rasa ada kena bagi 7.5 lah. Pertama sekali saya tak suka dia punya tempat pintu tu tak boleh masuk botol air besar. Saya selalu tolak mata lah kalau kat situ. Dari segi ruang kabin, penggunaan practicality lain, ada biasalah dia punya tempat pouch kat tengah-tengah belakang seat tu, ada tempat simpan barang kat tengah pun okey, boleh masuk tisu, kotak tisu, tapi taklah terlalu besar. Dashboard punya glass compartment pun okey, dan dia average lah dari segi practicality. Dari segi pemanduan, saya rasa dia ada improvement daripada kereta-kereta sebelum ni, tapi sebab semua orang pun dah improve, dia kekal kat 7.5 lah, lebih kurang sama dengan orang-orang lain. Dari segi nilai untuk wang anda pun saya rasa dia 7.5 lah. Cuma dari segi ciri safety saya suka, saya puji dia ada adaptive cruise control. Cuma kali ni dia, saya rasa lah perlu ada kamera yang lebih high definition untuk sisi tepi dan juga untuk sisi belakang lah. Saya rasa itu ada penambahbaikan yang mungkin Honda boleh lakukan. Dari segi kualiti kemasan dalam semua pun saya tak ada isu. Memang bahan-bahan yang digunakan agak berkualiti tinggi dan berasa ianya berkualiti. So secara keseluruhan ini adalah sebuah kereta yang punya skor purata 7.5/10. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Komen kat bawah. Macam mana pun tekan butang like, kongsi dengan member, dan kalau boleh tolong saya sikit tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Puan Ibrahimah, kita jumpa lagi insya-Allah.